Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Afzal bagi tajuk modul 1 tingkatan 4 iaitu pengenalan kepada perakaunan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dalam tajuk ini iaitu standard kandungan perakaunan sub-binding perakaunan, kerjaya dan badan profesional. Standard pembelajaran yang murid-murid akan capai adalah standard 1.1.1 menyatakan maksud perakaunan. Standard 1.1.2 membandingkan fungsi simpan kira dan perakaunan. 1.1.3 menyatakan maksud kitaran perakaunan. 1.1.4 melakar kitaran perakaunan. 1.1.5 menerangkan setiap peningkatan dalam kitaran perakaunan. 1.1.6 menerangkan sub-bidang perakaunan iaitu perakaunan keuangan, perakaunan pengurusan, pengauditan dan juga percukaian. Seterusnya, standard pembelajaran 1.17 menghubung kait fungsi perakaunan keuangan dengan pengauditan dan percukaian. 1.1.8 menyatakan maksud profesional. 1.1.9 menyenaraikan profesion perakaunan yang boleh dicuburi. 1.1.10 menyenaraikan ciri-ciri accountant sebagai pemimpin. Dan seterusnya, standard pembelajaran 1.1.11 menyenaraikan kod etika profesion perakaunan. Seterusnya murid-murid, kita lihat pada standard pembelajaran 1.1.12 membincangkan syarat kelayakan untuk menjadi seorang akaunten bertauliah di Malaysia. Seterusnya, 1.1.13 mengkaji contoh kajian kes yang boleh dikaitkan dengan etika profesion perakaunan. 1.1.14 menerangkan latar belakang badan-badan profesional perakaunan di Malaysia. Dan 1.1.15 menerangkan peranan utama badan kawal sedia iaitu Institut Accountant Malaysia, Badan Penggubalan Piawaian, Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia dan juga Badan Profesional. Seterusnya murid-murid, kita lihat pada standard kandungan sejarah perakaunan dan perkembangannya. Bagi standard kandungan ini, standard pembelajaran yang akan murid perolehi adalah 1.2.1 menerangkan sejarah perakaunan mengikut urutan bermula dari era Babylonia sehingga masa kini. 1.2.2 menerangkan perkembangan proses perakaunan secara manual dan berkomputer. 1.2.3 menerangkan perisian perakaunan berkomputer yang diguna pakai pada masa kini. 1.2.4 menerangkan kepentingan sistem maklumat perakaunan kepada entiti perniagaan. Seterusnya murid-murid, di bawah standard kandungan 1.3 iaitu penyata kewangan, standard pembelajaran yang akan pelajar perolehi adalah 1.3.1 menyenaraikan jenis penyata yang terdapat dalam penyata kewangan. Seterusnya, 1.3.2 menerangkan secara ringkas ciri kualitatif maklumat perakaunan iaitu pertama, ciri kualitatif asas iaitu kerelevanan dan perwakilan benar. Seterusnya, ciri kualitatif tertingkat iaitu kebolehbandingan, kebolehfahaman, kebolehsahan dan juga pemaksaan. Seterusnya, standard pembelajaran 1.3.3 mencari penyata kewangan dari pelbagai sumber dan membanding beza item-item dalam komponen serta kegunaannya. Seterusnya, 1.3.4 menamakan pihak yang bertanggungjawab ke atas penyata kewangan yang disediakan. Dan standard pembelajaran 1.3.6 menyenaraikan pengguna penyata kewangan. Seterusnya, standard kandungan 1.4 iaitu andaian, prinsip dan batasan dalam perakaunan. Yang pertama adalah standard pembelajaran 1.4.1 menerangkan andaian dalam perakaunan iaitu entiti berasingan, usaha berterusan,
tempoh perakaunan, wang sebagai ukuran. Seterusnya 1.4.2 iaitu standard pembelajaran menerangkan prinsip dalam perakaunan iaitu prinsip ketekalan, prinsip kos dan prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Seterusnya 1.4.3 menerangkan batasan dalam perakaunan iaitu kos manfaat. Dan standard pembelajaran 1.4.4 menjelaskan andaian prinsip batasan dalam perakaunan yang dapat dikaitkan dengan sesuatu kes. Dan standard kandungan yang akhir sekali adalah 1.5 entiti perniagaan, di mana di bawah entiti perniagaan standard pembelajaran yang perlu dikuasai adalah 1.5.1 menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. Dan akhir sekali 1.5.2 membanding beza ciri-ciri setiap entiti perniagaan dari segi milikan, sumber modal dan liability. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pengenalan bagi tajuk pertama ini, iaitu proses kewangan. Proses kewangan merupakan perekodan urus niaga kewangan yang berlaku dalam organisasi perniagaan secara sistematik termasuk prestasi kewangan, kedudukan kewangan, perancangan dan analisis kewangan. Jika dilihat kepada maksud simpan kira, dalam proses kewangan ini adalah simpan kira merupakan proses perakaunan yang meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan melapor rekod-rekod perakaunan. Manakala untuk perakaunan pula, ianya mencakupi bidang yang lebih luas iaitu meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, melapor, menganalisis, mentafsir, merancang, menilai dan merumus. Kita lihat kepada kitaran perakaunan. Kitaran perakaunan merupakan tata cara penyediaan rekod perakaunan yang bermula daripada dokumen sumber hingga catatan penutupan akaun. Jika dilihat pada rajah yang di bawah ini, kita mempunyai 8 kitaran perakaunan, iaitu bermula dengan dokumen perniagaan, buku catatan pertama, ledger, imbangan duga, pelarasan, imbangan duga terselaras, catatan penutup dan juga penyata kewangan. Mari kita lihat apakah dia dokumen perniagaan. Dokumen perniagaan terdiri daripada dokumen sumber dan dokumen bukan sumber yang difailkan secara sistematik untuk memudahkan rujukan pada masa hadapan. Dokumen perniagaan ini merupakan bukti bertulis bagi sesuatu urus niaga. Seterusnya yang kedua, kitaran yang kedua iaitu buku catatan pertama. Buku catatan pertama iaitu buku yang digunakan untuk merekod butiran urus niaga. Apabila dokumen sumber diterima dan dikeluarkan, maklumat seperti tarikh, maut dan butiran akan direkodkan dalam buku catatan pertama. Buku catatan pertama terdiri daripada jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. Seterusnya murid-murid untuk kitaran perakaunan yang ketiga iaitu ledger. Ledger adalah untuk catatan dalam buku catatan pertama akan dipindahkan ke dalam ledger dengan menggunakan sistem catatan bergu. Seterusnya, kita akan menyediakan kitaran yang keempat iaitu imbangan duga. Imbangan duga merupakan senarai baki bagi semua akaun dalam ledger. Baki akhir setiap akaun dalam ledger akan disenaraikan dalam imbangan duga untuk menguji ketepatan catatan bergu. Seterusnya adalah pelarasan.
Kitaran yang kelima ini itu pelarasan merupakan urus niaga yang diselaraskan pada tarikh imbangan dalam zona am dan ledger seperti pelarasan hasil dan belanja, susut nilai aset, peruntukan hutang ragu dan ketinggalan catatan. Pelarasan akan dibuat dalam jurnal am dan dipindahkan ke dalam meja untuk menentukan baki terkini bagi akaun-akaun berkenaan. Seterusnya, untuk kitaran yang keenam iaitu imbangan duga terselaras, sedarai baki bagi semua akaun termasuk akaun yang telah diselaraskan pada tarikh imbangan. Imbangan duga terselaras bertujuan untuk menguji ketepatan catatan bergu dalam ledger. Seterusnya, catatan penutup. Catatan penutup merupakan catatan jurnal am dan ledger untuk merekod penutupan semua akaun hasil dan akaun belanja. Pada peringkat ini, akaun hasil dan akaun belanja akan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Seterusnya, untuk kitaran yang terakhir iaitu kitaran penyata kewangan, iaitu penyata yang disediakan untuk menghitung untung rugi perniagaan bagi suatu tempoh dan untuk melihat kedudukan kewangan perniagaan pada tarikh tertentu. Lazimnya ianya disediakan pada akhir tempoh perakaunan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat sub bidang perakaunan. Sub bidang perakaunan terdiri daripada 4, iaitu yang pertama, percukaian, kedua, perakaunan kewangan, yang ketiga, pengauditan, yang keempat, perakaunan pengurusan. Untuk perakaunan percukaian, sub bidang perakaunan ini adalah untuk merancang hal-hal percukaian dan menyediakan penyata cukai bagi pihak syarikat. Penasihat cukai akan memberikan nasihat dalam hal-hal pengurusan percukaian perniagaan. Seterusnya, bagi perakaunan kewangan pula adalah untuk menyediakan pelaporan maklumat perakaunan dalam bentuk penyata kewangan. Penyata kewangan yang digunakan oleh pengguna dalaman dan luaran untuk membuat keputusan. Seterusnya, pengauditan. Pengauditan meliputi kerja memeriksa dokumen untuk perniagaan dan rekod kewangan untuk mengesahkan rekod maklumat perakaunan adalah betul dan tepat. Juru audit memastikan penyata kewangan yang disediakan mematuhi piawaian perakaunan yang diterima umum. Dan sub bidang perakaunan yang terakhir yang keempat iaitu perakaunan pengurusan. Perakaunan pengurusan adalah untuk menyediakan maklumat perakaunan untuk pengguna dalaman. Antara skop kerjanya adalah kawalan, perancangan dan pengurusan pengeluaran. Baiklah murid-murid, dilihat pada laporan kewangan. Laporan kewangan adalah hubung kait fungsi perakaunan kewangan dengan pengauditan dan percukaian. Mari kita lihat apakah dia pengauditan. Pengauditan adalah juru audit akan memeriksa secara menyeluruh dan laporan audit akan dikeluarkan. Laporan kewangan akan mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian, iaitu Unqualified Auditor's Report. Dalam laporan audit adalah tepat dan boleh dipercayai kerana telah menepati semua piawaian perakaunan. Seterusnya adalah laporan kewangan dalam percukaian. Penyata kewangan yang telah diaudit digunakan untuk membuat taksiran cukai. Pendapatan boleh cukai selepas mengambil kira semua pelepasan cukai dapat ditentukan daripada penyata kewangan.
Baiklah murid-murid, mari kita lihat profesional. Profesional ini adalah merujuk kepada seorang yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu dan menunjukkan komitmen dan minat yang mendalam terhadap kerjayanya. Untuk seorang profesional dalam bidang perekonomian, profesion dalam perekonomian adalah pelbagai dalam skop kerja yang sangat meluas. Iaitu, yang pertama, tipe pegawai kewangan. Yang kedua, penasihat kewangan. Yang ketiga, pengurus dana. Yang keempat, juru audit. Dan kelima, accountant. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ciri-ciri accountant sebagai pemimpin. Seorang accountant perlu memiliki ciri-ciri kepimpinan yang cemerlang, baik dari segi sasiah maupun dari segi sikap kerja. Yang pertama, ciri-ciri accountability, iaitu tanggungjawab individu atau jabatan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam perekonomian. Yang kedua adalah ciri-ciri sebagai seorang accountant yang integriti, iaitu accountant perlu bersikap jujur dalam semua hubungan profesional dengan pihak luar supaya tidak dikaitkan dengan laporan kewangan atau apa-apa bentuk komunikasi tentang perekonomian yang mengandungi kenyataan palsu dan mengelirukan. Seterusnya, ciri-ciri accountant sebagai pemimpin iaitu credibility. Keupayaan accountant untuk menyampaikan maklumat perekonomian secara adil dan objektif kepada semua pihak yang berkepentingan dalam perniagaan. Seterusnya, etika profesion perekonomian. Etika bermaksud prinsip-prinsip akhlak atau nilai moral yang menjadi pegangan seseorang semasa menjalankan tugas. Etika profesion yang pertama adalah integriti. Integriti adalah accountant perlu bersikap jujur dan telus dalam hubungan profesional dengan pihak lain supaya tidak berlaku kekeliruan dan pemalsuan kenyataan. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi adalah accountant harus profesional, berkemahiran dan berkeupayaan untuk memberi khidmat perekonomian yang terbaik pada pelanggan. Yang ketiga adalah sifat profesional. Accountant perlu mematuhi segala undang-undang dan peraturan berkaitan serta mengelakkan segala tindakan yang boleh menjejaskan profesion ini. Seterusnya adalah etika profesion seorang accountant adalah objektiviti. Semasa menjalankan tugas, seseorang accountant tidak boleh berkompromi atau berat sebelah serta tidak terpengaruh dengan mana-mana pihak yang berkepentingan. Dan yang kelima adalah etika profesion kerahsiaan. Accountant tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat yang diperolehi kepada mana-mana pihak yang tidak berkaitan. Seterusnya, mari kita lihat badan perekonomian. Badan perekonomian yang terdapat di Malaysia adalah Badan Kawal Selia, iaitu Regulatory Body. Badan Kawal Selia yang ada di Malaysia adalah Malaysian Institute of Accountants ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai Institut Accountant Malaysia, MIA. Ianya ditubuhkan pada tahun 1960 di bawah Akta Accountant 1967. Fungsinya adalah menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi seorang ahli. Kedua, menawarkan latihan, pelajaran dan peperiksaan kepada seseorang yang ingin menceburi profesion perekonomian. Yang ketiga, mengenakan peraturan atas amalan profesion perekonomian. Dan yang keempat, mempromosikan dan mempopularkan profesion perekonomian, iaitu di mana di bawah MIA terdapatnya Code of Profession Conduct.
Baiklah, seterusnya badan perakaunan untuk badan penggubal piawaian iaitu Standard Setting Board. Standard Setting Board ataupun Malaysian Accounting Standard Board iaitu Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia MASB. Ianya ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1997. Fungsinya adalah untuk menggubal dan menerbitkan piawaian perakaunan. Yang kedua, menyimak dan membaiki piawaian perakaunan sedia ada. Yang ketiga, bertindak sebagai penasihat kepada akaunten. Dan yang keempat, menentukan keperluan minimum dan garis panduan dalam penyediaan laporan keuangan. Seterusnya, badan perakaunan bagi badan profesion perakaunan. Badan Profesional Perakaunan ataupun Professional Accounting Body iaitu CPA Malaysia, iaitu Institut Accountant Awam Bertauliah Malaysia ataupun dinamakan sebagai Malaysian Institute of Certified Public Accountant. Ianya ditubuhkan pada tahun 1958 yang mana sebelum ini dikenali sebagai MACPA. Fungsinya adalah untuk memajukan profesion perakaunan melalui latihan dan peperiksaan. Seterusnya, melatih dan melahirkan akaunten bertauliah. Ketiga, melakukan penyelidikan dan pembangunan dalam perakaunan. Seterusnya, Badan Profesional Perakaunan Professional Accounting Body iaitu CIMA ataupun dikenali sebagai Chartered Institute of Management Accountant. Ianya ditubuhkan pada tahun 1919 dengan nama Institute of Cost and Work Accountants. Ianya pada tahun 1972 ditukar kepada Institute of Cost and Management Accountant. Dan kini pada tahun mula 1986 sehingga kini dikenali sebagai CIMA. Fungsinya adalah untuk melahirkan akaunten profesional yang mahir dalam bidang pengurusan dan pentadbiran perniagaan. Ianya juga adalah untuk mengkaji dan menangani perubahan semasa dalam perniagaan. Seterusnya adalah Badan Perakaunan Profesional Perakaunan iaitu Professional Accounting Body ACCA ataupun dikenali sebagai Associate of Chartered Certified Accountant. Ianya ditubuhkan pada tahun 1904 dan berpusat di London. Pada Jun 2015, ACCA mempunyai jumlah ahli seramai 178,000 orang dan 455 orang pelajar dari 180 buah negara. Fungsinya adalah untuk memberi khidmat sokongan kepada ahli dan pelajarnya sepanjang kerjaya dalam bidang perakaunan mereka. Ia juga memberi pendedahan tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan amalan perakaunan dan etika dalam perakaunan. Baiklah murid-murid, kita beralih kepada sejarah perakaunan. Sejarah perakaunan adalah bermula pada tahun 3500 sebelum Masihi di mana rekod perakaunan yang paling awal di Babilonia dan catatan tersebut dibuat dalam bentuk kepingan tanah liat. Seterusnya pada tahun 400 sebelum Masihi, rekod perakaunan telah dibuat dengan menggunakan papirus iaitu kertas dan kalamus iaitu pen di Mesir. Seterusnya pada abad ke-14, sistem catatan bergu bermula di Itali dan dipopularkan oleh Luca Pacioli untuk memenuhi keadaan ekonomi yang berkembang. Seterusnya, pada abad 17 dan abad ke-18,
Selepas revolusi perindustrian di England, perakaunan kos telah diperkenalkan bagi memenuhi proses pengeluaran firma yang berkembang pesat. Dan pada tahun 1973, Jabatan Kuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa ditubuhkan bagi menggalakkan penggunaan piawaian asas dalam perakaunan. Baiklah murid-murid, kita lihat pada perkembangan proses perakaunan secara manual dan perisian komputer. Perisian perakaunan yang digunakan adalah satu proses perakaunan telah melalui berbagai perkembangan bermula dengan kaedah perakaunan manual sehingga kini apabila perisian komputer digunakan secara meluas. Pelbagai perisian perakaunan telah dibangunkan dan dipasarkan di seluruh dunia. Di Malaysia, terdapat dua perisian perakaunan yang lazim digunakan dalam perniagaan iaitu UBS dan SAFE. Kelebihan untuk perisian perakaunan iaitu boleh diakses oleh individu yang diberikan kuasa sahaja kerana kata laluan digunakan untuk memastikan kerahsiaan dan keselamatan rekod kewangan. Seterusnya, ianya mempunyai fungsi data sokongan dalam cakaran padat, komputer ataupun dalam penyimpanan atas talian dan ini mengurangkan risiko kerosakan dan kehilangan data. Dan yang keempat, segala pembetulan kesilapan dapat dilakukan dengan mudah kerana sistem ini akan mengemas kini semua data yang berkaitan dan menjana pelaporan yang telah dibetulkan dengan mudah dan jitu. Perkembangan proses perakaunan secara manual dan perisian komputer. Pertama iaitu ianya mengumpul dan menyimpan data mengenai transaksi perniagaan. Seterusnya, yang kedua, memproses data untuk menjana maklumat yang berguna kepada pengguna penjata kewangan dan membuat keputusan. Proses yang ketiga iaitu menyediakan kawalan secukupnya untuk menjaga keselamatan aset perniagaan. Seterusnya, proses yang keempat, membolehkan juraaudit memahami sistem yang digunakan untuk menghasilkan nyata kewangan. Dan yang kelima, proses membolehkan pakar dalam bidang percukaian merancang hal-hal berkaitan percukaian dengan tepat dan yakin. Seterusnya, baiklah murid-murid, mari kita lihat nyata kewangan. Nyata kewangan merupakan rekod formal yang mengandungi maklumat kewangan sesebuah perniagaan. Nyata kewangan ini disediakan dengan struktur dan format pelaporan yang digariskan dalam piawaian pelaporan kewangan iaitu Financial Reporting Standard. Pengguna akan dapat melihat kedudukan kewangan sesebuah perniagaan dengan jelas seperti jumlah jualan tahunan, kedudukan aset, keuntungan atau kerugian perniagaan dan sebagainya. Baiklah murid-murid, penyata kewangan terdiri daripada akaun perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan kewangan. Seterusnya kita lihat ciri-ciri kualitatif penyata kewangan. Ciri kualitatif asas iaitu maklumat dalam penyata kewangan harus relevan dengan keperluan pengguna. Maklumat ini dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna, iaitu dinamakan sebagai kerelevanan, iaitu relevance. Ciri kualitatif penyata kewangan asas yang kedua adalah perwakilan benar. Perwakilan benar iaitu factful representation. Ianya adalah maklumat dalam penyata kewangan mesti bebas daripada kesilapan, material dan tiada unsur berat sebelah serta pelaporannya yang mengelirukan. Oleh itu, semua data atau maklumat perlu didedahkan secara jujur tanpa berselindung dan pelaporannya harus disediakan dengan cermat.
Baiklah murid-murid, mari kita lihat ciri kualitatif tertingkat. Yang pertama adalah kebolehbandingan, iaitu comparability. Iaitu maklumat dalam penyata kewangan tahun semasa mesti boleh dibandingkan dengan maklumat kewangan yang dikemukakan bagi tempoh perakaunan yang lepas. Pengguna boleh mengenal pasti trend dalam kedudukan prestasi dan kewangan bagi entiti berkenaan. Seterusnya adalah kebolehfahaman, understandability, iaitu maklumat mesti mudah difahami oleh pengguna penyata kewangan dan maklumat itu perlu dipersembahkan dengan jelas. Jika terdapat maklumat tambahan untuk memberikan penerangan lanjutan tentang sesuatu butiran, maklumat tersebut harus dinyatakan dengan jelas dalam bahagian nota. Seterusnya adalah kebolehsahan, verifiability. Jika maklumat dalam penyata kewangan disahkan, ini memberi jaminan kepada pengguna bahawa maklumat dalam penyata kewangan tersebut boleh dipercayai. Seterusnya yang keempat adalah pemaksaan, timeliness. Ketepatan masa adalah sangat penting kerana maklumat disampaikan tepat pada masanya adalah lebih relevan kepada pengguna. Kelewatan dalam penyediaan maklumat kewangan ini akan menyebabkan penyata kewangan tersebut kurang relevan untuk membuat keputusan. Baiklah, kita lihat kepada membanding beza item-item dalam komponen penyata kewangan. Baiklah, kita lihat kepada milikan perniagaan kedai runcit. Butiran dalam penyata kewangan untuk akaun perdagangan adalah komponen jualan bersih, iaitu jualan dan juga pulangan jualan. Untuk komponen kos jualan adalah belian, pulangan belian, angkutan masuk, duty import, insurans belian, upah atas belian, inventory awal dan juga inventory akhir. Bagi komponen akaun untung rugi, komponen hasil adalah komisen diterima, faedah simpanan dan juga diskaun diterima. Seterusnya bagi komponen belanja ialah diskaun diberi, kadar bayaran, gaji, insurans, sewa, faedah pinjaman serta susut nilai aset. Seterusnya untuk komponen penyata kedudukan kewangan bagi aset adalah kenderaan, perabot, alatan kedai dan juga kelengkapan. Seterusnya bagi item liability, pinjaman, akaun belum bayar dan juga overdraft bank. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pada klinik mata. Baiklah, untuk klinik mata, butiran dalam penyata kewangan untuk akaun perdagangan adalah komponen jualan bersih, iaitu yuran rawatan. Untuk komponen kos jualan adalah belian ubat, pulangan belian, angkutan masuk, duty import, inventory awal dan juga inventory akhir. Seterusnya untuk akaun untung rugi adalah hasil, iaitu komisen diterima dan faedah simpanan. Seterusnya bagi belanja pula adalah kadar bayaran, gaji, insurans, sewa, faedah pinjaman dan juga susut nilai aset. Seterusnya untuk komponen penyata kedudukan kewangan bagi aset adalah perabot, peralatan, pemeriksaan mata. Peralatan
pembedahan mata, kelengkapan alatan pejabat. Seterusnya bagi komponen liability pula adalah pinjaman, akaun belum bayar dan juga overdraft bank. Sekarang kita lihat pula untuk milikan bagi koperasi kewangan. Koperasi kewangan, kita lihat butiran dalam penyata kewangan untuk akaun perdagangan. Bagi item komponen jualan bersih adalah hasil faedah pinjaman. Manakala untuk item komponen akaun untung rugi, bagi hasil adalah faedah pinjaman. Manakala bagi belanja pula adalah kadar bayaran, gaji, insurans, sewa, faedah pinjaman dan juga susut nilai aset. Manakala bagi penyata kedudukan kewangan adalah perabot, alatan pejabat, kelengkapan. Dan untuk liability pula adalah faedah belum terima. Seterusnya, kita lihat kepada pengguna penyata kewangan. Pengguna penyata kewangan adalah pihak yang menggunakan maklumat dalam penyata kewangan dikenali sebagai pengguna penyata kewangan. Untuk pengguna penyata kewangan yang pertama iaitu pemilik perniagaan. Pemilik perniagaan merujuk penyata kewangan untuk mengetahui sama ada perniagaan memperolehi untung atau rugi dapat dikenal pasti. Manakala untuk pihak pengurusan pula, pihak pengurusan memerlukan penyata kewangan iaitu untuk sebagai rujukan dan merancang aktiviti perniagaan pada masa hadapan. Seterusnya adalah pihak yang memiliki perniagaan dan pihak yang bekerja dalam perniagaan berkenaan. Itu adalah pengguna dalaman. Seterusnya, kita lihat pula siapakah dia pengguna penyata kewangan. Pengguna penyata kewangan bagi pengguna luaran adalah pihak bank, pembekal agensi kerajaan. Pihak bank menggunakan penyata kewangan bagi sesebuah perniagaan adalah untuk mempertimbangkan kelulusan permohonan perniagaan bagi mendapatkan pinjaman bank. Manakala untuk pembekal pula, pembekal menggunakan penyata kewangan iaitu laporan kewangan digunakan untuk menilai keupayaan dan kecekapan dalam pengurusan hutang perniagaan sebelum memberikan kemudahan kredit atau memberikan pinjaman kepada perniagaan berkenaan. Manakala untuk agensi kerajaan pula adalah penyata kewangan diperlukan oleh agensi kerajaan untuk tujuan semakan dan percukaian. Antara agensi yang memerlukan penyata kewangan perniagaan ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri iaitu LHDN. Baiklah, sekarang kita lihat pula prinsip perakaunan. Prinsip perakaunan ini pula terdiri daripada 3 prinsip, iaitu prinsip yang pertama iaitu pengiktirafan hasil dan belanja. Prinsip kedua adalah prinsip kos. Prinsip ketiga adalah ketekalan. Apakah dia prinsip pengiktirafan hasil dan belanja? Pengiktirafan hasil dan belanja adalah semua hasil, iaitu hasil yang belum terperoleh atau belum terima, dan semua belanja, iaitu prabayar atau belum bayar, perlu diambil kira ketika menyediakan penyata kewangan pada akhir tempoh perakaunan. Hal ini adalah untuk membolehkan kita mengetahui untung bersih sebenar yang dijana oleh perniagaan sepanjang tempoh perakaunan.
Yang kedua adalah prinsip ketekalan. Prinsip ketekalan ini adalah untuk memastikan wujudnya konsistensi dalam prosedur perakaunan yang digunakan oleh entiti perniagaan dari satu tempoh ke satu tempoh perakaunan yang lain. Hal ini membolehkan perbandingan maklumat perakaunan yang adil antara dua tempoh perakaunan. Baiklah, untuk prinsip ketiga pula adalah prinsip kos. Prinsip kos adalah semua aset perniagaan yang diperolehi hendaklah dinilai dan direkod dalam penyata kewangan berdasarkan harga sebenar atau kos asal pembelian, bukannya nilai pasaran semasa atau nilai masa hadapan. Baiklah, sekarang kita lihat apakah dia pula batasan perakaunan. Batasan perakaunan terdiri daripada kos manfaat. Kos manfaat ini adalah mengkaji sejauh mana pendapatan dapat dijana daripada kos yang ditanggung jika suatu projek dilaksanakan. Hal ini adalah untuk melihat sejauh mana wang dibelanjakan berkeupayaan untuk mendatangkan pendapatan kepada perniagaan. Seterusnya, kos penyediaan maklumat hendaklah tidak melebihi daripada nilai maklumat tersebut kepada pengguna penyata kewangan. Dan dengan pendapatan yang optimal dan kos yang minima, perniagaan akan menikmati untung bersih yang lebih tinggi dan mengukuhkan kedudukan kewangan perniagaan. Baiklah, sekarang kita beralih kepada milikan perniagaan. Baiklah, kita lihat milikan pertama iaitu milikan tunggal, iaitu milikan tunggal ini pemilikannya adalah dimiliki oleh seorang pemilik. Sumber modalnya adalah disumbangkan oleh pemilik perniagaan. Tanggungan liability adalah liability ditanggung tidak terhad, iaitu harta peribadi pemilik atau pekongsi akan digunakan untuk menjelaskan hutang jika perniagaan tidak mampu membayar hutang semasa pembubaran. Undang-undang yang digunakan oleh milikan tunggal adalah berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Manakala keuntungan dan kerugian bagi milikan tunggal adalah dinikmati sepenuhnya oleh pemilik, manakala rugi ditanggung juga sepenuhnya oleh pemilik. Bagi milikan tunggal, pengurus perniagaan adalah diuruskan oleh pemilik dan dibantu oleh ahli keluarga atau saudara. Faktor pemilihan untuk milikan tunggal adalah kerana modal permulaannya yang rendah dan pemilik bebas membuat keputusan perniagaan. Seterusnya, pemilikan perkongsian. Pemilikan perkongsian biasa dimiliki oleh 2 hingga 20 orang pekongsi. Untuk pemilikan perkongsian profesional dimiliki oleh 2 hingga 50 orang pekongsi. Sumber modal bagi perkongsian disumbangkan oleh para pekongsi. Mereka juga menanggung liability tidak terhad, iaitu harta peribadi pemilik atau pekongsi akan digunakan untuk menjelaskan hutang jika perniagaan tidak mampu membayar hutang semasa pembubaran. Undang-undang yang digunakan oleh perkongsian adalah berdaftar di bawah Akta Perkongsian 1961. Seterusnya, keuntungan dan kerugian daripada perkongsian akan diagihkan kepada para pekongsi mengikut syarat pembahagian untung atau rugi yang dipersetujui.
Pengurusan perniagaan untuk perniagaan perkongsian diuruskan oleh perkongsi yang aktif. Faktor pemilihan untuk perniagaan perkongsian ataupun pemilikan perkongsian adalah perkongsi dapat menggabungkan modal dan kepakaran, dan risiko kerugian ditanggung bersama. Seterusnya adalah pemilikan syarikat berhad. Bagi pemilikan syarikat berhad, syarikat sendirian berhad, pemiliknya adalah 2 hingga 50 orang pemegang saham. Manakala bagi syarikat awam berhad, 2 hingga tiada had maksimum jumlah pemegang saham. Syarikat berhad modal digunakan ataupun dikumpul daripada pemegang saham melalui terbitan saham dan langganan saham. Tanggungan liability bagi syarikat berhad adalah setakat sumbangan modal yang dilaburkan. Undang-undang yang digunakan adalah berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965. Manakala keuntungan dan kerugian diagihkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Pengurusan perniagaan diuruskan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan. Faktor pemilihan milikan syarikat berhad adalah syarikat berhad berupaya untuk mengumpul modal yang lebih besar dan tanggungan liabilitinya adalah terhad. Seterusnya kita lihat kepada pemilikan koperasi. Pemilikan koperasi adalah 50 dan tiada had maksimum bagi jumlah anggaran. Sumber modalnya adalah dikumpul daripada anggota melalui penerimaan fee masuk dan jualan saham. Tanggungan liability bagi koperasi adalah menanggung liability terhad setakat sumbangan modal yang dilaburkan. Undang-Undang Koperasi pula menggunakan Akta Koperasi 1993. Keuntungan dan kerugian koperasi diagihkan kepada anggota koperasi dalam bentuk dividen. Manakala pengurusan perniagaan koperasi diuruskan oleh anggota lembaga koperasi yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan. Dan faktor pemilihan koperasi, kenapa kita memilih untuk pemilikan koperasi adalah diurus dan dikendalikan oleh anggota yang mempunyai objektif yang sama dan berupaya mengumpul modal yang lebih besar. Baiklah murid-murid, nampaknya semua tajuk dalam modul 1 ini telah kita selesaikan sehingga tajuk milikan perniagaan. Baiklah murid-murid, dalam tajuk ini, modul 1 ini, tahap penguasaan yang paling tinggi adalah murid-murid dapat menghasilkan jadual perbandingan ciri-ciri dari segi milikan, sumber modal dan liability setiap entiti perniagaan. Jadi cikgu rasa setakat itu saja untuk kali ini bagi modul 1 pengenalan kepada perakaunan. Diharapkan kita akan dapat bertemu lagi dalam modul akan datang, modul yang kedua. Semoga pelajar cikgu semua cemerlang dan cemerlang A+ bersama Cikgu Afzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.